Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dipanjangkan usia hingga dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang akan saya mulakan ini akan saya berikan gambaran-gambaran awal melalui keratan-keratan akhbar, kerana guru adalah pemula kepada isu-isu yang ada dalam akhbar. Jadi untuk hari ini saya nak mengupas berita-berita yang keluar dalam akhbar, seperti apa yang dilakukan oleh pihak TV3 umpamanya. Dia akan membentangkan isu-isu yang berbangkit. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan supaya merenung balik segala peristiwa di dunia ini. Jadi hari ini berita agak menarik. Kenapa ni? Saya bintang. Iaitu berita yang dikeluarkan oleh Akhbar The Star, akhbar utusan Malaysia dan juga akhbar lain mengenai kisah penemuan jumbo find in a Goping cave. Goping, ya. Jadi oleh kerana penemuan itu di Goping, Perak, maka saya akan mengupas dan mengulas apakah sebenarnya isu ini di sebalik cerita-cerita yang berada di sepanjang negeri Perak ini. Dulu saya mengajar di sekolah kebangsaan Pasukan Pulih Hutan. Sekolah itu berhampiran dengan Banjaran Titiwangsa, iaitu dekat kamp yang terbesar di Malaysia ni di Ulu Kinta. Kerana kawasan Ulu Kinta itu kebanyakannya kawasan hutan. Jadi kalau anda semua berada di negeri Perak, anda akan melihat kawasan-kawasan hutan yang memenuhi hutan-hutan di negeri Perak ni. Kalau di Lebuh Raya kita akan nampak umpamanya di dataran Sultan Azlan, di terowong Menora itu sendiri. Jadi itulah bahagian yang tertinggi sekali di Malaysia, di Lebuh Raya di Malaysia, iaitu di negeri Perak khususnya. Ya, jadi Perak ni menempatkan bahagian-bahagian tinggi. Umpamanya kita bila lalu kawasan highway itu kita nampak tanah-tanah tinggi. Jadi cerita yang di Goping ni pula ialah kawasan hutan, banyak batu kapurnya. Jadi cerita di Perak ni agak misteri, ya. Jadi saya dah buat kajian di negeri Perak ini. Banyak perkara yang telah saya renung apa sebenarnya kisah di negeri Perak ini. Jadi saya nak tumpukan hari ini cerita-cerita yang bermula di negeri Perak ini. Jadi sebagai guru saya akan menerangkan apa saja yang berlaku di Perak ni. Kerana guru ni sebenarnya tugasnya mencari ilmu. Guru adalah knowledge worker, iaitu pekerja ilmu. Tugasnya mengajar, bukan tugasnya membuat kerja-kerja pekeranian seperti mencatat kehadiran muridnya, nak tulis buku teksnya. Itu semua kerja kerani. Kerja guru mengajar je. Jadi dia boleh fokus. Jadi hari ini saya nak mengajar tentang apa dia yang berlaku di Goping Cave, yang dikatakan University Malaya scientist showing of the team a rare discovery made inside a limestone cave in Perak. The fossil of a stegodon, a giant-sized elephant, a bird that has long been extinct. Jadi kenapa penemuan itu di negeri Perak? Jadi tuan-tuan dijemput datang ke Perak untuk melihat. Antaranya di Lenggong, ya. Di Lenggong ni ada satu kawasan dipanggil Perak Man. Perak Man aja. Ngapa di Perak Man pula? Tidak pula Selangor Man atau Pahang Man, Perak Man yang mula datang ke Semenanjung ini dekat Lenggong. Ya.
Kemudian baru ni saya buat kajian semut. Semut di Malaysia ni ada satu je, nama semut Ipoh. Kenapa pula tak ada semut Selangor? Ataupun semut apa nama di Terengganu ke? Ataupun di Dungun ke? Ataupun semut di Jeretih? Tak ada. Yang ada semut Ipoh aja. Jadi semut Ipoh tu ada di Bandar Ipoh tu. Apa ceritanya nanti saya kupas lah ya. Baik. Jadi di Perak pula ada nama orang kawan saya. Bapaknya nama Yub Majlis. Yub Majlis ni orang Perak. Namanya Yub Majlis. Jadi hari ni kuliah saya tentang Majlis orang Yub aja. Majlis Yub ya. Orang Perak saja. Pasal Gopeng telah penemuan yang terbaru mengenai gajah yang pernah hidup berapa ribu tahun dulu. Jumpa di Gopeng. Kalau kita pergi melawat ke Tambun pula, dekat area Tambun jalan ke Ulu Kinta tu, di situ ada lagi penemuan lagi. Banyak kisah-kisah penemuan di negeri Perak ni yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan semua. Antaranya kalau tuan-tuan tengok pula pokok yang masih hidup di dunia ni hanya ada di Perak saja. Nama pokoknya balau putih. Tolonglah tengok internet, ada maklumat tentang pokok balau putihnya. Hanya satu-satunya yang masih ada lagi di negeri, di dunia ni, iaitu di negeri Perak. Jadi maknanya banyaklah produk-produk pelancongan yang kita boleh tengok di negeri Perak ini. Supaya bahan-bahan ini untuk dijadikan kajian. Jadi yang terbaru ni saya sedang meneliti perjalanan kehidupan kita di antara langit dengan bumi. Kerana Allah ada sebut di dalam Al-Quran, wahai orang-orang kafir, tidakkah mereka mengetahui bahawa langit dengan bumi asalnya bersatu, kemudian kami pisahkan. Itulah yang disebut teori Big Bang oleh negara-negara barat. Di dalam Quran Allah dah sebut jelas dah. Saya tengah buat kajian Big Bang sekarang ni di Masjid Rawang, Bandar Baru Rawang, Masjid Cahaya Iman. Saya dah dapat sebahagian daripadanya untuk dikemukakan kepada saintis-saintis dunia lepas ini. Baik. Jadi yang terbaru ni juga saya dapat satu misteri yang belum dapat dijawab, iaitu kehilangan acap. Ceritanya begini. Baru ni saya balik ke Ipoh. Bila sampai di Ipoh, saya pergilah merata-rata Bandar Ipoh tu. Dan bila nak balik semula ke Kuala Lumpur, saya lalu ikut Gua Tempurung. Bila lalu ikut Gua Tempurung, saya teringatlah kisah seorang pemuda yang hilang, yang dipanggil Acap. Dalam program apa ke nama, dia buat program larian apa ke satu di Gua Tempurung tu. Jadi banyak perkara misteri di Gua Tempurung ni yang saya nak kupasnya begini. Lepas saya lalu ikut Gua Tempurung, saya teringat Acap tadi yang hilang dekat Gua Tempurung tu. Dalam Gua Tempurung tu pernah saya lukiskan dalam keratan akhbar saya 2 helai daun. Iaitu helaian daun tu satu di Kampar dan satu lagi di Kampung Melayu. 2 helai daun ni yang sedang saya teliti berdasarkan daripada sumber wahyu ayat Quran. Dalam surah Al-An'am ayat 59, tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuannya. Dan dalam pemerhatian dan khayalan bayangan otak ni ya, dalam bentuk kreativiti otak saya cuba nak menggambarkan daun yang jatuh yang saya nak tadi 2 helai daun tu saja, iaitu di Kampar dan juga di Kampung Melayu. Dan hari ada keluar dalam berita akhbar dalam Parlimen Malaysia. Nanti tuan-tuan tengoklah. Itu merupakan satu imajinasi saya sahaja. Kalau mengikut tafsir Quran, lainlah pula. Tafsir Quran ni telah ditafsirkan oleh ulama-ulama dulu. Salah seorang ulama yang mentafsirkan tentang daun tu, namanya Mustafa Al-Maraghi daripada Mesir. Dia kata tidak selai daun yang jatuh dari bintang. Ya. Jadi kita akan kupas lagi lepas ni berdasarkan ilmu. Jadi bila saya sampai ke Ipoh tadi, sampai ke Kuala Lumpur semula, tiba-tiba muncul nama Acap dalam handphone saya. ACAP. Saya rasa terkejut. Saya tak pernah simpan nama dia dalam WhatsApp saya. Tiba-tiba ada nama Acap. Saya rasa misteri sungguh. Dia tak ada meninggalkan apa-apa mesej.
Saya kontak tak dapat, kontak tak angkat, kontak tak angkat. Yang menjadi misterinya pula, tiba-tiba datang orang Gopeng sebelah saya. Orang Gopeng yang tidak dijemput duduk sebelah saya. Saya tanyalah, mereka tahu ke kisah Acap? Yang heran tu, macam mana boleh datang orang Gopeng dekat saya? Kemudian Acap hilang di Gopeng. Tiba-tiba muncul orang Gopeng sebelah saya. Saya pun interview dia. Dia tahulah pasal dia kampung, dekat kampung dia, dekat Gunung Panjang. Orang yang saya jumpa makan bersama saya baru ni, orang Gopeng duduk sebelah saya. Nama Acap menjadi misteri dalam handphone saya. Siapakah sebenar Acap ini? 2 hari lepas itu, barulah dapat dihubungi. Saya kontak bomba. Kerana bomba sedang mengkaji, mencari Acap. Saya pun telefon daripada KL ke Ipoh di Taman Bandar Meru. Pihak bomba angkat. Saya bagi tahu pada pihak bomba, tolong hubungi orang ni. Siapakah sebenarnya Acap ni? Adakah Acap yang hilang tu telah muncul dalam handphone saya? Jadi menung juga saya, macam mana boleh timbul misteri yang tak terjawab ini. Itulah kisahnya yang saya nak ceritakan dalam kuliah saya akan datang. Kerana misteri Acap ni dalam handphone saya akan menjadi ilmu. Kerana kalau kita melihat kupasan ilmu daripada Profesor Naqib Al-Atas, saya pernah berkunjung ke rumah beliau. Dia seorang profesor daripada Tamadun Islam, ya. Ada satu pusat Tamadun Islam di bawah UTM, University Technology Malaysia. Dia pun selalu buat kuliah, tuan-tuan tengok dalam. Dia kata definisi ilmu ni ialah ketibaan makna ke dalam diri. Bila Acap datang dalam handphone saya, itu adalah ilmunya, ketibaan makna dalam diri. Dan saya sedang menyiapkan projek sains Islam saya. Kerana projek sains Islam ni ambil kira perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib tidak ada dalam sains barat. Jadi sains Islam, ada ilmu sains Islam ni berkaitan dengan alam di sebalik tabir ini. Tetapi sains barat tidak melihat perkara di balik tabir yang gaib ini diambil kira dalam kajian sains. Itulah kelemahan dalam sains barat. Maka sebab itulah saya akan mengupas semua event ini dari sudut sains Islam. Ya. Macam teori Big Bang sekarang ni. Saya tengah melihat daripada sumber wahyu. Bukan daripada pendekatan sains barat yang diutarakan di barat. Ada satu tempat di Geneva, iaitu sempadan Perancis dan Switzerland. Di situ saya telah menghantar anak saya untuk meninjau ke Geneva di sempadan Perancis dan Switzerland. Ada gambar-gambar anak saya di negara luar, di Eropah. Dia dah sampai ke London. Jadi kerana budaya ilmu ni hidup banyaknya di negara barat. Kerana kita umat Islam di Malaysia ni, faktor-faktor kelemahan peribadi di kalangan umat Islam di Malaysia, individu-individu yang tidak menekuni tentang bagaimana nak melahirkan ahli-ahli ilmu atau budaya ilmu di kalangan masyarakat Melayu di Malaysia ni. Jadi saya harap perkara ini perlu dibetulkan oleh pihak kerajaan supaya masa depan negara ini kembali kepada negara yang berasaskan ilmu. Tapi jangan lupa, ilmu yang untuk diamalkan kemudian akan melahirkan orang-orang yang bertakwa dengan ilmu yang diamalkannya. Baik. Jadi itu di antara perkara yang telah saya bangkitkan dalam handphone saya, dan saya akan bawa perkara ini ke atas. Kenapa hal ini boleh berlaku. Jadi saya dah dapat gambaran-gambaran yang misteri ini. Saya akan kupas dan ikut serinya nanti. Lepas satu-satu saya akan kupaskan. Setiap event yang berlaku di Malaysia ni ada ilmunya. Ya. Jadi cukup dulu untuk hari ini. InsyaAllah lepas ni saya sambung lagi dalam siri-siri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adakah siapa-siapa yang nak bertanya kepada saya untuk mencari clue jawapan kepada semua persoalan yang ada sekarang ini? Saya juga akan mengupas isu-isu politik, sama ada dalaman ataupun di peringkat antarabangsa. Kerana saya dah banyak bertemu dengan menteri-menteri kabinet. Di antaranya isu di mana menteri kabinet makan di Lenggong waktu COVID-19. Akhirnya mereka telah mendapat
perhatian daripada warga Malaysia. Mereka makan, patutnya tak boleh makan di majlis itu. Kenapa hal itu berlaku? Saya sebelum terjadinya peristiwa itu, saya buat pemantauan. Sebab saya menggunakan teknik how to think like a futurist. Bagaimana nak memikir sebagai seorang yang melihat masa depan. How to think like a futurist. Buktinya ketika Tan Sri Mahyudin mengeluarkan nama-nama menteri-menteri kabinet Malaysia, saya berada di Kuala Kangsar. Sampailah saya dekat Kampung Jamuan, dekat Kampung Jamuan. Sebelum menteri makan tu, saya sampai di Kampung Jamuan, di masjid tu. Waktu saya masuk masjid dekat Kampung Jamuan itu, saya teringat dapur kabinet dapur. Jadi saya terbayang dalam otak saya, ni kabinet dapur ni, menteri makan lah ni. Menteri makan. Keluar pula dalam kabinet Mahyudin, nama menteri. Menteri pemakanan 1, menteri pemakanan 2, menteri makan. Dan saya dah buktikan cara saya berfikir mendahului akhbar dan mendahului berita-berita yang keluar dalam akhbar. Saya buat dulu. Jadi saya ada buktinya. Bukan saja saya cakap kosong, tapi ada bukti banyak dah saya buat. Saya menggunakan teknik the law of attraction yang pernah saya kuliahkan. How to attract information melalui pemikiran kreatif tu. Itu dipanggil future study itu. Future study ini kena ada fakta dulu. Kenapa saya kaitkan dengan menteri makan tadi? Sebab bila saya sampai ke Dungun, Terengganu, saya terbayang ayat Quran mengenai manna salwa, makanan Bani Israel yang diturunkan daripada langit. Manna salwa. Ya, ada kisah dalam surah Al-Baqarah. Terbayang dalam kereta saya, tengah bawa kereta tu, tiba-tiba terbayang ayat tadi. Saya pun bergerak ke masjid di Dungun. Masuk saja masjid, ustaz tengah bercakap tentang manna salwa. Saya pun bergerak ke Usim pula, di Nilai Seremban. Ada pula restoran namanya Manna Salwa. Semua ini memberi satu inspirasi kepada saya supaya umat Islam melihat teknologi pemakanan ini dalam bentuk halal dan thayyiban. Halal dan yang terbaik. Jadi orang Melayu ni patut fokus balik. Macam mana nak mencari makanan-makanan halal yang terbaik. Bukan halal saja, tetapi baik. Ya, supaya jiwa raga umat Islam, terutama orang Melayu ni, fizikal dan mental dan emosinya terpimpin selepas ini. Okey? Itulah banyak lagi kalau nak cerita ni. Elok saya stop dulu. InsyaAllah lepas ni saya sambung. Jadi tak ada siapa tak ada soalan apa nampaknya. Tak ada soalan.